Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama, sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Selasa yang keempat, anjuran Surau Bukit Mulia menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 27. Masih lagi bab yang pertama berkaitan tentang tajuk bid'ah, yang mana berlaku kekeliruan di dalam fikiran sebahagian umat Islam menyangkakan bahawa ikut sunnah bererti tak boleh buat apa yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau buat berarti telah melakukan bid'ah, oleh itu telah melakukan perkara yang sesat. Ini keliru. Kerana sebagaimana yang diterangkan oleh para alim ulama, perkara baharu itu perlu ditimbang di atas neraca hukum terlebih dahulu. Perlu diukur dengan kayu ukur syariat terlebih dahulu. Hanya yang bercanggah dengan hukum, hanya yang bertentangan dengan syariat sahaja yang kita dilarang melakukannya. Adapun yang mana selari dengan syariat, yang mana tidak bercanggah dengan hukum, yang itu kita dibenarkan, bahkan ada kalanya kita dituntut melakukannya. Jadi datang golongan yang gagal faham. Dia kata mana boleh macam itu. Apa-apa pun kita kena ikut sunnah. Ya, setakat itu kita sepakat. Umat Islam insya-Allah sepakat bahawa kita kena ikut sunnah. Dan sunnah yang kita kena ikut tentulah nombor satu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diikuti dengan sunnah khulafa ar-rasyidin dan juga sunnah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi sebenarnya golongan yang melarang sesuatu perkara semata-mata kerana ianya baharu telah melanggar sunnah Nabi SAW, juga sunnah para sahabat.
Kalau tuan-puan masih ingat, ya, dalam kuliah-kuliah yang lalu kita telah tunjukkan pelbagai contoh yang mana mengiktiraf perkara baharu itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam selagi mana perkara baharu itu tidak bercanggah dengan syariat. Jadi kalau kita betul nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena bersikap sebagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berlaku sesuatu perkara baharu, ditimbang dahulu di atas neraca hukum, diukur dahulu dengan kayu ukur syariat, barulah ditentukan sama ada dilarang atau dibenarkan. Kan itu sunnah Nabi. Itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demikianlah sunnah cara para sahabat adalah mereka melakukan juga perkara baharu yang tidak bercanggah dengan syariat. Jadi ada orang mendakwa itu tidak mengapa. Itu kerana berlaku di zaman Nabi SAW. Bila berlaku di zaman Nabi SAW, maka itu tidak dinamakan bid'ah. Lebih-lebih lagi kalau Nabi SAW pun sudah iktiraf, maka itu sudah jadi sunnah. Bukan lagi bid'ah. Yang kita bincang sekarang ni adalah bid'ah. Jadi kita terangkan, dari segi definisi, perkara baharu itu namanya bid'ah. Jadi di zaman Nabi SAW berlaku perkara baharu. Berarti perkara yang Nabi SAW tidak buat, yang Nabi SAW tidak suruh. Maka kita nak lihat bagaimana sikap Nabi SAW mendepani perkara-perkara tersebut. Kita dapati Nabi SAW bersikap, kalau perkara itu bercanggah dengan syariat, Nabi larang. Tetapi kalau perkara baharu itu tidak bercanggah dengan syariat, Nabi SAW benarkan. Bahkan ada kalanya Nabi puji, Nabi beri dorongan. Maka itulah namanya sunnah takririyah. Sunnah periktirafan daripada Nabi SAW bahawa perkara baharu yang tidak bercanggah dengan syarak tidak dilarang. Itu sunnahnya. Saya refresh ingatan kita secara laju saja. Ada 10 contoh yang kita telah berikan. Bagaimana ini berlaku di zaman Nabi SAW, bagaimana mengiktiraf perkara baharu yang tak bercanggah dengan syarak itu adalah sunnah Nabi SAW dan melakukannya adalah sunnah para sahabat. Misalnya, yang pertama, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu melakukan salat sunat wudu ataupun salat sunat mutlak setiap kali selepas berwudu, walaupun tidak ada anjuran khusus daripada Nabi SAW, tetapi dipuji oleh Nabi SAW dan dikaitkan dengan masuk syurga. Bila Nabi SAW mendengar amalan yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal tadi, Nabi SAW bersabda, "Inni sami'tu baina yadayya duffana alaika fil jannah." Sesungguhnya aku telah mendengar di hadapan aku derapan 2 selipar kamu, 2 alas kaki kamu di dalam syurga. Yang kedua, sahabat Nabi Sayyidina Khubayb bin Adi Al-Ansari radhiyallahu anhu ketika diberitahu oleh musuh yang menangkap beliau bahawa mereka akan membunuh beliau, beliau melakukan solat 2 rakaat. Sedangkan tidak ada anjuran khusus daripada Nabi SAW, tetapi oleh kerana solat 2 rakaat itu bila-bila masa boleh. Lebih-lebih lagi dah tahu nak mati. Kan eloklah kita tutup hidup kita ni dengan amalan yang baik. Jadi memang beliau awal-awal orang yang melakukannya disebut oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fakana awwala man shalla rak'ataini indal qatli. Adalah beliau yang di Khubayb radhiyallahu anhu orang yang pertama yang mengerjakan 2 rakaat solat ketika akan dibunuh oleh musuh. Tidak dilarang oleh Nabi SAW semata-mata kerana ianya baharu. Yang ketiga, Sayyidina Rifa'ah bin Rafi' Az-Zurqi radhiyallahu ta'ala anhu membaca doa selepas i'tidal ataupun membaca tasbih pujian selepas i'tidal ketika Nabi SAW menjadi imam solat maghrib. Bila Nabi SAW bangkit daripada rokok, sami Allahu liman hamidah. Lalu sahabat ini membaca bacaan yang tidak diajar oleh Nabi SAW dan ini dalam ibadah. Golongan yang keliru mengatakan tak boleh buat perkara baharu kalau dalam urusan ibadah. Sementara pegangan ahli sunnah wal jamaah tidak boleh buat perkara baharu dalam urusan ibadah sekiranya perkara baharu itu bercanggah dengan hukum ibadah tersebut. Tak boleh. Tapi kalau tidak bercanggah dengan hukum ibadah tersebut, dibolehkan. Mana tahu, contoh daripada Nabi SAW sendiri. Iaitu ketika i'tidal, sahabat tadi membaca bacaan yang tidak diajar oleh Nabi SAW, iaitu Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Nabi SAW tak ajar,
tapi sahabat tu baca. Berarti sahabat buat benda baharu dalam ibadah solat. Kalau ikut teori mereka, automatik haram. Kerana buat benda baharu dalam ibadah tak boleh. Tidak demikian yang berlaku dalam kejadian ini. Bila selesai solat, Nabi SAW bertanya, manil mutakallimu anifah. Siapa yang ada bercakap tadi? Maknanya ada membaca sesuatu tadi. Lalu sahabat itu mengaku, kalau betullah haram buat perkara baharu dalam ibadah tu secara total, tanpa mengira selari atau bercanggah dengan syariat, tentulah Nabi SAW akan melarang. Sebab sifat Nabi tabligh, menyampaikan. Nabi akan bagi tahu, jangan buat lagi, buat benda baharu dalam ibadah, haram semua. Tapi tidak. Oleh kerana bertasbih pada masa itu tidak bercanggah dengan solat, dengan tuntutan ibadah solat, Nabi SAW bahkan memuji dengan sabda baginda, inni ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awal. Aku telah melihat 30 lebih malaikat berlomba-lomba siapakah antara mereka yang akan menulis pahala bacaan tersebut terlebih dahulu. Maknanya ini sunnah Nabi SAW. Bila perkara itu tidak bercanggah dengan syariat, Nabi puji. Soalan. Okeylah, itu zaman Nabi SAW. Nabi masih hidup, Nabi boleh beritahu. Ini selari dengan syariat, ini bercanggah dengan syariat. Ya, kalau berlaku perkara baharu di zaman kita, siapa nak beritahu? Jawapannya, itulah tugas ulama. Apa makna al-ulama'u warasatul anbiya? Ulama adalah pewaris kepada para nabi, mewarisi ilmu daripada para nabi SAW, maka mereka mewarisi tugas Nabi SAW, iaitu menerangkan hukum kepada umat. Jadi bila berlaku perkara baharu, ulama tak boleh terus kata boleh atau kata haram, tidak. Ulama kena kaji terlebih dahulu. Bila dilihat perkara itu tak bercanggah dengan syariat, barulah para ulama mengiktiraf perkara baharu, dan itulah yang diistilahkan oleh sebahagian sebagai bid'ah yang hasanah. Perkara baharu baik kerana tidak bercanggah dengan syarak, dan sebahagian ulama tidak menamakan bid'ah langsung. Baik. Kemudian sahabat yang membaca doa iftitah selepas takbiratul ihram, ya. Allahu Akbar itu sebelum Fatihah, beliau membaca doa iftitah yang tidak diajar oleh Nabi SAW, tapi oleh kerana pada masa itu memang masa yang dibolehkan berdoa, maka Nabi SAW tidak melarang, bahkan memuji. Laqad ra'aitu abwabas sama'i futihat laha. Saya telah melihat pintu-pintu langit dibuka bagi menerima doa tersebut. Kemudian yang kelima, sahabat Nabi yang menjadi imam di Masjid Quba melakukan perkara baharu dalam solat, iaitu sering membaca suratul Ikhlas pada setiap rakaat berserta dengan surah yang lain. Maknanya dia jadi imam, dia baca Fatihah, habis Fatihah dia baca Qul huwallahu ahad, selesai Qul huwallahu ahad dia baca surah, katakan wadduha, lepas itu baru dia rakaat. Rakaat yang kedua, dia baca Fatihah lagi, dia baca suratul Ikhlas lagi sekali, kemudian barulah dia baca surah, katakan Alam Nashrah, barulah dia rukuk. Imam di Masjid Quba. Pertama, Nabi SAW tak buat macam itu. Nabi tak amalkan seperti itu. Yang kedua, Nabi SAW juga tidak ada menyuruh supaya buat demikian. Ya. Yang ketiga, makmum jemaah tak suka. Jadi, jemaah komplain kepada imam, minta imam pilih salah satu. Kalau imam memang nak baca Qul huwallahu ahad, sudah Qul huwallah, ya rukuk saja, tak payah baca surah lagi. Tapi kalau imam nak baca surah, ya surah. Jangan baca Qul huwallah macam itu. Ini permintaan dari makmum, permintaan dari jemaah. Tapi imam itu bertegas, kata dia, yang maksudnya, kalau kamu nak saya jadi imam, macam itulah cara dia. Cara saya sembahyang macam itu. Kalau kamu nak macam-macam, nanti imam lain lah. Tapi makmum jemaah keberatan kerana mereka suka dia jadi imam. Cuma dekat satu isu tu saja mereka kurang suka. Lalu diadukan kepada Nabi SAW. Kalau zaman kita ni mungkin diadukan kepada sini apa? Jaiz ke Jawi? Jaiz. Diadukan kepada Jaiz. Imam ni macam ni, macam ni. Lalu dipanggil oleh Nabi SAW dan Nabi bertanya, kenapa Tuan Imam tak nak ikut cadangan daripada jemaah? Lalu dia menerangkan dorongannya, inni uhibbuha ya Rasulullah. Sesungguhnya yang menyebabkan saya tak nak ikut tu, saya masih juga nak baca Qul huwallah setiap rakaat,
kerana saya kasih kepada suratul Ikhlas. Ya. Mungkinlah kerana dia orang Arab, ya, dia faham bahawa dalam suratul Ikhlas walaupun pendek tapi terkandung asas-asas tauhid. Kan itu surah tauhid, ya, qul huwallahu ahad. Lalu oleh kerana pertama dorongan dia tak bercanggah dengan syarak. Syarak tidak melarang orang Islam kasih kepada ayat Quran. Yang kedua, memang tak masalah mengulang baca surah yang sama. Tidak ada hukumnya, tak boleh kalau dah baca surah tu dalam rakaat yang pertama, maka haram membacanya dalam rakaat yang kedua. Tidak ada hukum seperti itu. Jadi pertama, dorongan dia tidak bercanggah dengan syarak, perbuatan dia tidak bercanggah dengan syarak, walaupun ianya baharu, yakni Nabi SAW tak buat atau Nabi tidak suruh, maka Nabi SAW bukan saja tidak melarang, Nabi SAW memberi bisyarah, perkhabaran gembira, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu kepada surah tersebut, itulah yang memasukkan kamu ke dalam syurga. Yang keenam, ini juga tidak diajarkan secara khusus, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang anti bila kita kata kalau macam ini bacalah surah Al-Fatihah, kalau macam ini bacalah Alam Nashrah, ya, moga-moga ada kelapangan. Kalau macam ini bacalah surah Taha, moga-moga lembut hatinya. Mana boleh, tak ada dalil, kata dia. Mana ada dalil? Dalil tidak semestinya dalil khusus. Dalil memadai bahawa dalil umum, bahawa Al-Quran itu menjadi syifa'un wa rahmah, bahawa Al-Quran itu menjadi kesembuhan dan juga rahmat. Maka mana-mana ayat Quran itu ada elemen syifa', menyembuhkan, dan ada elemen rahmat. Jadi berlaku dalam satu kejadian, sekumpulan sahabat yang meminta satu buah kampung untuk menerima mereka sebagai tetamu. Kan adat orang Arab, kalau dia terima sebagai tetamu, maka 3 hari 3 malam tu makan free, tempat tinggal free. Bahkan kalau ada musuh yang nak mengganggu, akan dibela oleh tuan rumah dia. Orang yang jadi host tu dia akan bagi dia aib, kalau guest dia diganggu. Tapi syarat dia terima dululah, ya, dia sudi nak jadi tuan rumah. Tapi dalam kejadian ini, orang kampung itu tak sudi. Kalau tak sudi, tak boleh apalah, tak boleh paksa. Jadi sahabat terpaksa berehat di pinggir kampung kerana tak dapat tawaran untuk jadi tetamu tu tak diterima. Takdir Allah, ketua kabilah disengat oleh kala jengking. Jadi orang situ berobat tak sembuh. Ada yang bagi idea, pergi tanyalah yang rehat, yang duduk lepak tepi kampung, mana tahu ada yang boleh berobat. Bila ditanya, seorang sahabat tu dia fikir, ini peluang ni. Tadi nak makan free tak dapat. Ni mungkin ada can dapat makanan. Kata dia, boleh saya pandai berobat, tapi kalau sembuh kedua kampung kamu, saya nak sekian ekor kambing sebagai balasan. Ini kontrak sekarang ulama kenali sebagai ju'alah. Kontrak ju'alah ni dia result oriented. Kalau ada kontrak dia panggil ujrah ataupun ijarah, itu dia adalah effort oriented. Dia buat kerja, dapatlah gaji. Tapi kalau ju'alah, buat kerja saja belum dapat. Hasil berlaku, sembuh. Misalnya kalau doktor merawat, sembuh tak sembuh, kita bayar. Tapi kalau dalam kontrak ju'alah, tak sembuh, tak bayar. Kalau sembuh baru bayar. Jadi orang kampung setujulah. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau hanya membaca suratul Fatihah. Menjadikan suratul Fatihah sebagai ruqyah. Beliau, kalau bahasa Melayu kita kata jampi lah. Tapi bukan jampi yang merapu. Jampi dengan membaca suratul Fatihah. Dan dengan izin Allah Ta'ala, sembuh ketua kampung tadi daripada penyakit dan dapatlah hadiah kambing. Lalu mereka tanya kepada Nabi SAW, Nabi tidak larang. Kalau betul nak kena dalil khusus setiap perkara, tentulah Nabi larang. Saya tak pernah ajar pun, baca Fatihah ni buat ubat, tak ada. Cuma Nabi SAW tanya, وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ. Macam mana kamu boleh tahu bahawa Fatihah itu boleh dijadikan sebagai rawatan. Berdalil lain bahawa ini tidak haram, kerana Nabi SAW juga berpesan, nanti jangan lupa bahagian saya. Kan mereka dapat kambing. Nak masak, Nabi pesan, bahagian saya itu jangan lupa. Berarti tidak haram. Nabi SAW tak akan nak makan benda yang haram. Yang ke-7. Asalnya pada awal-awal
ibadah salat dilakukan berjamaah, imam dan makmum sebaris kedudukan dia. Tetapi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau undur ke belakang. Nabi SAW jadi imam, beliau ke belakang. Selesai solat, Nabi SAW tanya dan beliau menjawab, tidak selayaknya lah beliau itu berada sebaris dengan Nabi SAW, dan Nabi redha dengan jawapan beliau dan mendoakan kebaikan supaya beliau faham dalam urusan agama. Yang ke-8, cara makmum masbuk. Kita sekarang kalau kita masbuk, yakni kita masuk dalam solat pada satu waktu yang tak sempat nak baca Fatihah dengan sempurna, atau tak sempat nak baca Fatihah langsung. Kita datang-datang, imam dah rokok, kita masbuk. Atau kita datang, imam masih qiyam lagi, masih berdiri, kita pun takbir Allah Akbar, sempat dah baca 2 ayat, imam pun rokok. Itu masbuk. Waktu tu tak luas untuk kita baca Fatihah dengan sempurna. Maka apa yang kita buat, ya kita rokok lah. Jangan katakan rokok. Kalau kita datang-datang, imam tengah sujud, kita takbir, sujud terus. Ya. Padahal di zaman awal-awal dahulu, orang yang masbuk, dia akan tunggu isyarat daripada makmum yang awal. Jadi makmum akan bagi isyarat, katakan macam ini, dia tahu 1 rakaat tertinggal. Katakan macam ini, 2 rakaat tertinggal. Jadi makmum yang masbuk akan kejar, akan cover yang dia tertinggal tu, akhirnya nanti bagi salam sama dengan imam. Tetapi sahabat Nabi Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau masbuk, beliau tak hirau pun dia maaf bagi isyarat ke apa, tak ada. Dia takbir Allahu Akbar, terus dia ikut kat mana Nabi SAW berada. Jadi bila dia ikut kat mana Nabi SAW berada, dia tahulah berapa dia tertinggal. Katakan sembahyang Zuhur, ya, dia masuk-masuk, dia ikut. Tahu-tahu lepas 2 rakaat Nabi dah bagi salam, berarti aku tinggal 2 rakaat. Jadi lepas Nabi SAW bagi salam, beliau pun bangkit sempurnakan rakaat yang beliau tertinggal. Lalu Nabi SAW redha dengan perbuatan beliau dan bersabda, sanna lakum Muaz. Muaz telah buat bagi kamu satu cara yang baik. Yang ke-9, Bani Zuhail bin Syaiban. Mereka ni bukan Islam, ya, tetapi mereka didakwah untuk masuk Islam. Pada masa itu mereka sibuk untuk berperang dengan tentera Farsi. Jadi bila didakwah oleh Nabi SAW supaya memeluk agama Islam, mereka KIV dulu. Mereka kata kami tengah sibuk sekarang, tengah urusan nak berperang. Nanti bila dah selesai, nanti kami fikirkan balik tawaran ni untuk masuk Islam. Jadi bila pergi kepada berperang tu, mereka macam dapat satu idea. Jadi kod yang seru kita masuk Islam tu, takkan dia betul, takkan dia memang utusan Allah. Jadi apa nama dia? Diberitahu nama dia Muhammad. Jadi mereka bertawassul dengan menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta pertolongan, meminta kemenangan. Lalu dengan takdir Allah, mereka mendapat kemenangan. Bila sampai berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak kata pun ini benda saya tak pernah ajar. Kerana Nabi SAW tahu semata-mata menyebut sesuatu yang mulia, mengharapkan pertolongan, itu berselari dengan syariat. Lalu Nabi SAW bersabda, bi nusiru, dengan perantaraan namaku lah mereka diberi pertolongan. Yang ke-10, sebenarnya untuk orang yang nak faham, tak perlu sampai 10 contoh pun. Kan 1-2 contoh pun dah faham. Tapi untuk yang tak faham, bawa lah 20-30 contoh pun, dia tetap tak faham. Sebab dia merasakan dia sudah betul. Bila dia sudah betul, orang lain semua salah. Baik. Yang ke-10, tayamum. Ya. Tayamum asalnya kan disyariatkan apabila orang yang nak bersuci itu tidak ada air. Maka dia boleh bersuci dengan menggunakan debu. Tapi dalam kejadian yang berlaku pada sahabat Nabi, Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, beliau bukan tak ada air. Ya. Beliau tidur malam tu bermimpi. Dan mimpi ini mimpi yang mewajibkan mandi. Masalahnya nak mandi cuaca terlampau sejuk. Jadi apa yang beliau buat? Beliau tayamum. Padahal dalil mencerita tayamum ni kalau tak ada air. Air ada, tapi sejuk. Dahlah beliau tayamum saja, tak mandi wajib. Jadi imam pula tu. Jadi akhirnya sampai cerita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman kita mungkin masuk dalam grup WhatsApp Jemaah Surau Bukit Mulia. Weh korang, faham imam tadi jadi imam tak mandi wajib? Boleh ke macam tu? Kecoh lah. Jadi zaman Nabi SAW pun sampai berita itu kepada Nabi SAW. Nabi bertanya tentang kejadian tersebut.
Lalu sahabat Nabi ni dia tak jawab pun, dia hanya baca ayat Quran surah An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu bunuh diri kamu sendiri, sesungguhnya Allah Taala kasihan belas kepada kamu. Maknanya seolah nak katanya, Rasulullah sejuk ya Rasulullah, kalau saya mandi mungkin meninggal saya. Allah tak bagi bunuh diri sendiri. Seolahnya begitulah. Jadi Nabi SAW senyum dengar jawapan daripada Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, walaupun asalnya yang demikian itu tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi masih terpayung dengan dalil umum, iaitu menolak kemudaratan daripada diri. Lalu orang yang masih tak mahu faham, dia akan bangkang lagi. Dia kata itu lain ustaz. Ustaz sekarang memang kena dengar netizen. Netizen lagi pandai pada ustaz. Ustaz yang diceramahkannya. Ustaz ni tak faham ustaz. Ustaz kena faham. Yang berlaku tu masa Nabi SAW masih hidup, itu bukan bid'ah ustaz. Kita cerita ni bila Nabi dah wafat. Kalau berlaku benda baru, macam mana? Akhirnya rosaklah syariat ni kalau kita benarkan benda baru berlaku. Maka dibawa oleh Ustaz Mahathir contoh bagaimana selepas kewafatan Nabi SAW pun sahabat masih buat benda baru. Nak bagi tahunya, buat benda baru ni memang amalan salaf. Tapi bukan baru semata-mata baru. Baru yang dari segi syaraknya baik. Dari segi syarak ya, bukan dari segi fikiran kita semata-mata ya. Kalau ikut fikiran kita semata-mata, bagi orang mengorat isteri orang lain pun baik juga kan. Jangan jadikan dia satu kesalahan. Itu akaid law, itu undang-undang dah lapuk, itu undang-undang Mak Saleh dulu. Kalau mengorat bini orang, Section 498, kanun kesesaan, dianggap melakukan satu jenayah. Tapi itu zaman dulu, zaman sekarang, it's not right lah. Sebab macam perempuan tu jadi reta suami dia pula. Sepatutnya dah kalau dia tu orang yang bebas, apa dia panggil? Consenting adult kan? Orang dewasa yang dah bagi redha dia. Bukan dia dipaksa. Dia mengorat oleh bos dia ke oleh rakan sepejabat dan dia suka hati nak ikut orang tu. Kenapa kita nak jadikan satu sebagai satu kesalahan jenayah? Macam tu kan cara berfikirnya. Jadi kalau kita orang Islam kita fikir tak boleh lah. Sebab benda tu haram. Haram ni bukan hak. Dia ada namanya hak mencuri, hak merompak. Tapi kalau Western punya idea, dia ada crime without a victim. Kalau mencuri, okey, kita setuju tu satu jenayah. Because orang yang barang dia kena curi tu victim. Kalau membunuh, yes, kita setuju. Merogol, yes, itu jenayah sebab ada victim dia. Tapi kalau lari dengan lelaki lain, there is no victim. Dia tak fikir kot suami dia kat rumah. Dan dia sebenarnya boleh buat pada jenayah lain. Kerana kalau orang tu dah tak ada recourse kepada law untuk dakwa orang yang kacau bini dia, mungkin dia take law itu dia own hand. Mungkin tak, bukan satu benda yang luar biasa orang bunuh orang kerana isu-isu macam ni. Ya. Tapi tak tahulah macam mana cara berfikir sekarang. Ya. Dah jadi satu kesamarataan. Jadi kalau perempuan tak kena cas kerana mengorat suami orang, jadi lelaki pun tak boleh kena cas lah mengorat atau menggoda isteri orang. Itu kedudukan yang ada sekarang. Baik. Jadi buruk baik adalah mengikut neraca syariat. Kalau saya sebutkan tadi, mungkin sebahagian orang melihat baik untuk membenarkan tidak menjadikan satu kesalahan orang mengorat isteri orang lain. Tapi dari segi syariat, tidak. Itu tidak baik. Itu bercanggah juga dengan maqasid syariah, bercanggah juga dengan hukum. Tetapi yang dimaksudkan perkara baharu yang baik ini adalah yang baik dari segi syariat para sahabat lakukan. Pertama adalah pengumpulan Al-Quran oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi ada orang kata yang tu bukan bid'ah. Kenapa pula bukan bid'ah? Kerana yang buat tu sahabat Nabi. Bila sahabat Nabi buat, dia jadi sunnah. Kan? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin. Hendaklah kamu ikut sunnah aku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin. Yang buat ni Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tu khulafa' ar-rasyidin. Jadi perbuatan tu dah jadi sunnah.
Ya, betul. Tapi kamu tak faham. Maknanya sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin adalah buat benda baru yang baik. Asalnya Sayyidina Abu Bakar tak nak buat. Sayyidina Abu Bakar sendiri menganggap perkara itu bid'ah. Bila cadangan kumpulkan Al-Quran ni dalam satu mushaf adalah idea daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memastikan hufaz, penghafal Quran ramai yang mati syahid dalam peperangan. Jadi timbul kebimbangan, kalau tidak dikumpulkan, nanti satu masa orang mungkin tak tahu Quran yang autentik tu macam mana. Kerana Quran tersimpan dalam dada, ya, orang tu dah meninggal. Bila dicadangkan, Sayyidina Abu Bakar tak nak. Apa alasan? Sebab bid'ah. Ayat ni adalah kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, kau bagi cadangan. Macam mana aku nak buat cadangan kau? Padahal Nabi tak pernah buat. Maknanya, oleh kata bid'ah tadi, Sayyidina Abu Bakar keberatan. Jadi kata mereka, ya bid'ah kalau urusan dunia, boleh. Tapi kalau urusan agama, haram. Baik, mengumpulkan Al-Quran, urusan dunia ke urusan agama? Kan urusan agama. Nah, tetapi apabila diyakinkan oleh Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar, huwa wallahi khair. Cadangan aku ini demi Allah perkara yang baik. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar setuju. Kan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka kalau kita betul ikut sunnah khulafa'ir rasyidin, kita tidak akan melarang satu perkara baharu semata-mata kerana baharu. Kita hanya melarang perkara baharu kalau ianya tidak baik dari segi agama. Yang ini baik, akhirnya kedua-dua sahabat Nabi yang besar ini bersetuju untuk melakukan perkara baharu ini. Jadi sekarang ni, bila kita iktiraf bid'ah hasanah, kita ni pula yang dipandang lekeh, seperti kita ni penentang sunnah Nabi, seperti kita ni tak sama dengan sahabat Nabi. Padahal yang anti bid'ah hasanah tu yang tak sama dengan sahabat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau mengiktiraf perkara bid'ah yang baik dalam urusan ibadah. Sama seperti pegangan ahli sunnah wal jamaah. Mana urusan ibadahnya? Urusan solat tarawih. Solat tarawih mana bid'ah pula Ustaz? Solat tarawih zaman Nabi dah ada, betul. Ya, solat malam bulan Ramadan atau dinamakan solat tarawih zaman Nabi SAW dah ada. Tapi zaman Nabi SAW, Nabi solat tarawih di masjid, lalu sahabat ikut. Bukannya Nabi ajak berjemaah, tidak. Sahabat nampak Nabi semayang, sahabat ikut. Nak dapat pahala. Malam kedua, bila Nabi solat, makin ramai sahabat yang ikut. Jadi malam yang ketiga atau malam yang keempat, Nabi SAW dah tak keluar salat tarawih di masjid. Sahabat tunggu. Tunggu-tunggu Nabi tak keluar sampai pagi. Lalu Nabi SAW terangkan, saya itu bukan tak tahu kalau ada kamu menunggu saya semalam. Tapi saya bimbang kalau diwajibkan. Jadi nanti akan membebankan umat. Jadi dari segi yang berlaku zaman Nabi SAW, salat tarawih ni Nabi hanya buat 2 atau 3 malam saja berjamaah. Yang lain tu Nabi buat sendiri di rumah. Maka yang kita buat sekarang ni berjamaah tarawih setiap malam di masjid atau di surau, itu perkara baru. Bila Nabi SAW tak keluar, maka sahabat masing-masing buatlah. Ada yang sembahyang dengan orang ini, ada yang sembahyang seorang-seorang. Dan berkekalanlah amalan itu sehingga zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Sayyidina Umar mencadangkan, alangkah eloknya kalau salat tarawih ini janganlah berkecamuk macam itu. Sini tengah sujud, sini tengah rokok, sini sembahyang seorang-seorang. Tak, lantik satu orang imam yang bagus bacaannya, yang lain semua ikut dia. Itu cadangan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bila cadangan beliau dilaksanakan, beliau komen. Beliau kata nikmatil bid'atu hazihi. Sebaik-baik perkara bid'ah, inilah dia. Mana sahabat Nabi pun mengatakan bid'ah ada yang baik. Kenapa baik? Kerana tak bercanggah dengan syarak. Zaman Nabi pun bila sahabat ikut berjamaah, Nabi tak larang. Berarti boleh saja salat jamaah tarawih. Cuma beliau nak supaya satu orang imam saja. Tak perlu imam ramai-ramai. Bid'ahnya daripada sudut itu. Bukan daripada sudut tarawihnya. Tarawih memang sudah ada di zaman Nabi SAW. Baik. Jadi kalau betul lah bid'ah ini hanya dalam urusan dunia, tak teli dengan kejadian itu. Kerana jelas salat tarawih bukan urusan dunia. Salat tarawih urusan ibadah. Masih Sayyidina Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah. Jadi kata mereka, oh itu bid'ah hanya dari segi bahasa. Bukan bid'ah dari segi syarak.
Kamu pandai cakap tapi kamu tak faham. Cuba kamu terangkan apa maksud bid'ah dari segi bahasa. Kadang mereka hanya parrot. Apa yang ustaz dia kata, dia parrot. Itu lain ustaz. Itu bid'ah dari segi bahasa. Okay, fine. Bid'ah dari segi bahasa itu apa? Bid'ah dari segi bahasa setiap perkara yang baru. Kamu kata setiap perkara baru dalam urusan ibadah tak boleh. Maka sepatutnya tak boleh. Kenapa ulama kata itu hanya bid'ah dari segi bahasa? Bukan semualah, sebahagian. Kerana kalau kita masih ingat dalam mentakrifkan bid'ah, ulama ada dua pendekatan. Satu, ulama yang mengambil pendekatan yang luas. Semua perkara yang tak berlaku zaman Nabi SAW, namakan bid'ah dulu. Lepas tu baru kita cek. Kalau selari dengan syariat, kita tambah description dia hasanah. Kalau tak selari dengan syariat, barulah namanya sayyi'ah. Itu pendekatan yang pertama. Ya. Awal masuk dalam baku bid'ah dulu, sebab tak ada zaman Nabi, lepas tu baru dikelaskan bid'ah hasanah ataupun bid'ah yang sayyi'ah. Tapi ada ulama pendekatan yang kedua. Mereka mengambil pendekatan yang sempit. Mereka tak terus namakan bid'ah. Asal baharu bid'ah tidak. Mereka akan lihat dulu perkara baharu itu, adakah ada asalnya, ada dalil yang menyokong atau tidak. Kalau perkara baru itu masih kita boleh trace, oh macam ini sokongan dia, maka itu tidak dinamakan bid'ah. Di sisi ulama perkataan yang kedua, kalau ada dalil, tak payah panggil bid'ah dari awal. Hanya kan kalau tidak ada asal, cek penyecek ini perkara baru memang tak ada sokongan langsung dalam agama kita ni, barulah dinamakan bid'ah yang sayyi'ah. Maaf, dinamakan bid'ah. Maka di sisi ulama pendekatan yang kedua, tak perlu nak kata bid'ah hasanah ke, bid'ah sayyi'ah, tak perlu. Bid'ah tu automatik faham sayyi'ah. Sebab yang hasanah tak panggil bid'ah dari awal. Maka di sisi ulama macam inilah, bila ditanyakan habis itu, Sayyidina Umar kata, nikmatil bid'atu hazihi, kamu kata semua bid'ah sayyi'ah. Sebab dia dah sempitkan bid'ah hanya kepada yang tak ada dalil. Lalu ditanya, kenapa Sayyidina Umar kata bid'ah baik? Lalu ulama ini menerangkan, oh itu hanya dari segi bahasa. Dari segi bahasa setiap perkara baru bid'ah. Maka Sayyidina Umar kata bid'ah, tapi di sisi kita hanya perkara baru yang tidak ada dalil saja bid'ah. Itu maksud Sayyidina Umar, maksud para ulama mengatakan kata-kata Sayyidina Umar itu merujuk hanya bid'ah dari segi bahasa. Tetap tidak melarikan konsep yang disepakati oleh kedua-dua kumpulan ulama ini, hanya perkara baru yang bercanggah dengan dalil saja yang dilarang. Soal nak namakan bid'ah ke tak bid'ah itu adalah istilah saja, tidak perlu berbalah. Tapi the practical consequence sama. Bid'ah perkara baru yang selari dengan syarak dibenarkan, bid'ah perkara baru yang bercanggah dengan syarak dilarang. Soal nak bagi bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, itu nombor 2. Selesai. Okey, ada masa 1 minit lagi, saya laju-laju. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu merubah lafaz tasyahud zaman Nabi SAW, assalamu alayka ayyuhan nabi, beliau ubah menjadi assalamu alaihi. Jadi itu ijtihad beliau, berarti sahabat melihat boleh melakukan perubahan yang tidak bercanggah dengan syarak sebab maknanya sama. Penulisan Al-Quran dan perintah azan pertama pada hari Jumaat, yakni azan tambahannya, azan zaman Nabi SAW, zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar 2 kali. Iaitu, maaf, sekali ya, ataupun 2 kali dengan qomat. Masa khatib naik atas mimbar. Zaman Sayyidina Osman perintahkan azan dahulu, supaya orang yang jauh daripada masjid sempat solat Jumaat. Jadi ini ijma' para sahabat, boleh buat benda baru dalam urusan ibadah. Azan ibadah, bukan urusan dunia. Tapi kalau ia baik, iaitu menghalang orang daripada tak solat Jumaat, maka seluruh sahabat membenarkannya. Wallahu a'lam. Next, insya-Allah di muka surat 29 ya. Apakah maksud kaedah ataupun asal kaedah law kana khairan ma sabaquna ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.